Seterusnya, apabila kita telah merancang dari segi apakah aktiviti yang kita perlu buat, kita perlu juga membuat jadual untuk perancangan kita. Okey, jadi perancangan ini ataupun jadual ni hanya kita boleh buat setelah kita dah ada detail steps lah apa yang kita nak buat. Jadi kita tadi dah senaraikan steps yang perlu kita buat. Kita akan lihat dari segi time pula, dari segi masa dia. Okey. Jadi kita perlu membuat anggaran berapakah tempoh masa yang diambil oleh setiap aktiviti daripada bila dia bermula sehingga bila dia tamat. Jadi untuk kita menentukan tempoh masa yang diambil oleh setiap aktiviti, ia perlu dilakukan ataupun anggaran ini perlu dilakukan oleh orang yang dia sendiri melaksanakan kerja tersebut, sebab dia sendiri lebih memahami kerja tersebut lah. Maka dia lebih in a position lah untuk berikan estimate. Kemudian based on resources expected to be used, dan dia kena guna aggressive yet realistic. Jadi dari segi tempoh masa, dari segi di sini resourcesnya ialah time lah. Okay? Time is a resource. Jadi dari segi sini, dalam kita membuat jangkaan masa, kita perlu agresif yet realistic. Jadi agresif ni maknanya kalau kita cuba buat dalam secepat yang kita mampu buat lah. Maknanya kalau kita dalam satu aktiviti tu kita kata boleh disiapkan dalam tempoh 1 minggu, dan kita kata bahawa estimation kita ialah 1 minggu. Jangan oleh kerana kita nak bagi kita relax sikit, walaupun kerja tu boleh disiapkan 1 minggu, kita pun nyatakan dalam tempoh 2 minggu. Okay. So kita kena agak agresif lah. Maknanya kita cuba on the high side, iaitu kita cuba sebaik yang boleh kita letak anggaran kita. Tetapi mesti juga realistik, iaitu iaitu kita boleh capai. Agresif, kadang-kadang orang buat estimate yang lebih banyak, bukan lebih banyak, maknanya yang lebih longgar. Maknanya benda tu boleh siap 1 minggu, tapi dia kata dia ambil masa 3 minggu. Kesan ni ialah keseluruhan projek akan jadi terlalu lambat untuk disiapkan. Bukan kerana tak mampu siap awal, tetapi kerana perancangan ia tidak agresif menyebabkan bahawa projek itu dijangkakan siap dengan sangat lewat. Kalau projek disangkakan sangat lewat, kita khawatiri bahawa awal-awal lagi klien kita tidak bersetuju pun untuk laksanakan projek ini bersama kita. Kemudian kita perlu juga realistik. Realistik maknanya kita perlu letak anggaran yang kita boleh capai lah. Jangan kita kemampuan kita ialah 1 minggu, tapi kita kata kita akan siapkan dalam tempoh 1 hari aktiviti tersebut. Maksudnya kita perlu realistik. Kalau projek tersebut melibatkan ketidakpastian yang tinggi, maka kita akan lakukan 3 jenis estimate, iaitu optimistic, pessimistic and most likely. Iaitu optimistic maknanya kita harapan tinggi, apa yang terbaik kita boleh capai. Pessimistic pula ialah yang kita rasa in worst case condition apa yang kita boleh capai, dan kita letakkan juga most likely. Ini ialah contoh tadi, iaitu kita sudah ada aktivitinya, kita ada setiap aktiviti, kemudian kita dah tunjukkan bahawa setiap aktiviti tersebut apakah aktiviti yang perlu berlaku sebelumnya. Kemudian kita dah nyatakan dia punya duration estimate, okay, dia punya tempoh masa jangkaan. Jadi contohnya gather data mengambil masa 3 hari, study feasibility mengambil masa 4 hari, prepare problem definition report mengambil masa 1 hari. Jadi dan seterusnya lah. Bila kita dah ada maklumat ini, kita akan plug in dalam gambar rajah yang kita dah buat tadi. Okey. Kemudian kita akan lihat, kita akan kira lah, tadi baru kita plug in dia punya tempoh masa, tetapi kita nak kira dari segi completion time. Berdasarkan maklumat yang kita ada, berapakah tempoh untuk kita siap kerja. Kita dalam schedule calculation ni kita akan tentukan if the activities can be done by the required completion time. Okay. Kita ada maklumat berkenaan dengan duration of each activity. Jadi yang itu kita dah senaraikan dalam jadual ini.
Kemudian kita ada overall window of time the project must be completed, iaitu kita ada tempoh yang telah dipersetujui dalam projek awal, di dalam objektif. Dalam objektif kita dah nyatakan bahawa projek ni patut disiapkan dalam tempoh sekian-sekian. Jadi itu ialah overall window of time the project must be completed. Kemudian bila kita pergi lebih detail satu persatu aktiviti, kita dapat activity duration yang dinyatakan tadi. Okey. Jadi kita nak tentukan berdasarkan duration untuk setiap aktiviti, boleh tak kita siapkan projek kita dalam tempoh yang telah dipersetujui. Okey, sebab kalau kita tengok di sini, bukanlah tempoh untuk siapkan kita projek ni ialah kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 1 tambah 5 tambah 8 dan seterusnya, kita dapat satu figure. Itu ialah tempoh projek akan ambil masa. Sebab kalau kita lihat dari segi aktiviti, ada aktiviti boleh berjalan secara selari. Jadi sebenarnya sepatutnya tempoh masa untuk jumlah tempoh masa yang sepatutnya diambil tu kurang daripada kita jumlahkan. Tapi kita perlu comparekan juga dengan tempoh masa yang telah dipersetujui. Apa maklumat yang kita perlukan untuk kita menentukan boleh tak kita siapkan kerja kita, projek kita dalam tempoh yang telah dipersetujui. Kita perlu menggunakan ataupun kita perlu mengira earlier start and finish times. Kita perlu kira bilakah aktiviti tersebut paling cepat boleh dibuat dan bilakah paling cepat aktiviti tersebut boleh disiapkan. Dan juga kita kira bilakah aktiviti tersebut paling lambat sepatutnya bermula dan bilakah aktiviti tersebut paling lambat sepatutnya boleh diselesaikan. Okay. Maklumat-maklumat ini kita akan gunakan untuk kita menentukan sama ada kita boleh selesaikan projek kita dalam tempoh yang dipersetujui atau tidak. Dalam gambar rajah ini kita mau ada 3 maklumat yang kita masukkan. Jadi kalau kita lihat contohnya pada gather data ni, maklumat pertama yang kita masukkan ialah kita masukkan duration estimate. Okay, duration estimate untuk activity gather data. Kemudian daripada duration estimate ini kita kira kita tunjukkan dia punya earliest start. Bilakah gather data ni paling cepat boleh mula? Paling cepat boleh mula ialah pada 0. Kan, iaitu time 0 lah, sebab dia tidak bergantung pada aktiviti lain. Maknanya dia boleh mula immediately. Jadi kita letak sebagai 0. Dan maklumat seterusnya kita perlu tunjukkan ialah earliest finish. Untuk activity gather data ni, bilakah paling cepat boleh siap? Paling cepat boleh mula gather data ialah pada masa 0. Maka paling cepat dia boleh siap ialah time 3, minggu ketiga. Ataupun dalam kes ni dia tunjukkan dalam bentuk hari. Okey, jadi dia kata dalam tempoh 3 hari. Iaitu 3 hari ini, 3 hari duration estimate di 3 hari ini ditambah kepada bila paling cepat dia boleh mula, dia akan dapat bila paling cepat dia boleh siap 3. Kita lihat satu contoh yang lain, prepare definition, problem definition. Okay. Kalau kita lihat di sini, prepare problem definition report, duration estimate dia ialah 1 hari. Maka kita masukkan di sini duration dia ialah 1 hari. Okay. Dan kemudian kita nak kira earlier start. Earlier start untuk prepare problem definition report, bilakah dia paling awal boleh mula? Dia paling awal boleh bermula selepas kedua-dua aktiviti sebelum ni siap. Dua-dua aktiviti ni untuk gather data dia boleh siap paling cepat hari ketiga. Untuk feasibility study feasibility paling cepat dia boleh siap ialah 4. Maka paling cepat prepare problem definition report boleh bermula ialah pada hari ke-4. Okey, sebab kalau dia nak mula hari ketiga sedangkan study feasibility belum siap, maka dia tak boleh mula. Dia hanya boleh mula apabila kedua-dua ini telah siap. Okay. Jadi dia boleh mula paling cepat ialah 4, hari ke-4. Jadi hari ke-4 dan dia pula ambil masa 1 hari, maka paling cepat dia boleh selesai ialah hari ke-5. Dan kita akan teruskanlah ini.
kan. Jadi untuk contohnya interview users kalau kita lihat di sini, dia mengambil masa interview users mengambil masa 5 hari. Okey, jadi kita akan letak kat sini, letak di sini 5 hari. Okey. Dan paling cepat interview user boleh mula ialah pada hari kelima, sebab aktiviti sebelumnya paling cepat siap ialah hari kelima. Jadi untuk interview users paling cepat boleh mula ialah hari kelima. Jadi hari kelima ditambah dengan 5 hari, maka 10 hari, hari ke-10 ialah tempoh ataupun hari yang paling cepat boleh siap. Jadi kita akan teruskan. Jadi kita akan buat terus sampailah kita jumpa kepada aktiviti terakhir. Dalam prepare implementation report, kita akan dapati bahawa paling cepat boleh mula ialah pada hari ke-58, dan paling cepat boleh siap ialah pada hari ke-59. Okey, pada hari ke-59 boleh siap. Jadi kalau kita lihat, ini ialah aktiviti terakhir dalam projek. Jadi kalau aktiviti terakhir ni dia paling cepat boleh siap ialah pada hari 59, maknanya projek ini secara keseluruhannya akan mengambil masa berapa hari? 59 hari. Okey, 59 hari. Tetapi required completion ialah 50 hari. Okey. Ini maklumat tambahan. Maklumat tambahan menyatakan bahawa projek ini telah dipersetujui untuk disiapkan dalam tempoh 50 hari. Tapi sedangkan kita berdasarkan gambar rajah ni, kita dah estimate bahawa projek ini boleh disiapkan dalam tempoh 59 hari. Jadi ada 9 hari perbezaan. 9 hari perbezaan ini, inilah dia panggil sebagai, ini disebut sebagai lewat lah kan. Dan ini ialah tempoh masa yang projek perlu dipercepatkan supaya projek boleh disiapkan on time berdasarkan required completion. Jadi ini kita telah dapat kira earliest start and earliest finish time. Okay. Seterusnya kita boleh kira latest start and latest finish time. Latest start dan latest finish time. Untuk kita lihat pula latest start and latest finish time, kita bekerja daripada belakang. Okay. Kita bekerja daripada belakang yang akan menghasilkan maklumat ni. Okay. So kita bekerja daripada prepare implementation report dahulu. Kita tahu bahawa projek kita mengambil masa 50 hari. Projek kita perlu disiapkan dalam tempoh 50 hari. Jadi di sebelah bawah kanan ini kita letak latest finish, iaitu bilakah sepatutnya aktiviti prepare implementation report ni paling lewat patut siap bila. Paling lewat patut siap ialah pada hari ke-50. Iaitu seperti yang dipersetujui. Jadi kita letak 50 di sini, dan oleh kerana projek ini aktiviti ini memakan masa 1 hari, jadi paling lewat aktiviti prepare implementation report ni patut mula ialah 49, iaitu 50 tolak 1, iaitu 49. Jadi kita go backwards. Okey. Kalau yang ini ialah, kalau aktiviti yang terakhir ni paling lewat patut mula ialah 49, maka kedua-dua aktiviti sebelumnya paling lewat patut siap ialah 49 juga. Jadi kita letak 49 di sini dan kita letak 49 di sini. Okey. Jadi aktiviti ini pula, contohnya training, kalau paling lewat patut siap ialah 49, maka paling lewat patut mula ialah 49 tolak tempoh masa dia 4 hari, jadi 45. Dan kita continue, kita teruskan. Kalau kita tengok sistem conversion ni, dia paling lewat patut siap ialah 49 ditolak dengan tempoh 2 hari, maka paling lewat patut mula ialah 47. Jadi aktiviti ini paling lewat patut mula 45. Aktiviti yang ini paling lewat patut mula ialah 47. Maka aktiviti sebelum mereka berdua ni mesti yang lebih awal. Jadi paling lewat patut siap ialah 45 supaya aktiviti ni boleh mula dan aktiviti ni boleh mula eventually. Okay, jadi kita work backwards all the way. Akhirnya kita akan dapati bahawa pada gather data,
paling lewat patut mula ialah negatif 8. Dan untuk study feasibility, paling lewat dia sepatutnya mula ialah negatif 9. Jadi kita lihat bahawa maknanya kalau negatif ni maknanya apa? Negatif ni maknanya dia macam tak cukup masa lah. Iaitu dia kena mula 9 hari lebih awal daripada dirancang. Okey, supaya dia boleh kejar deadline 50 hari ni. Okey. Ini maksud dia.